pecahkan Muafakat Nasional, pecahkan Barisan Nasional. Dan mereka akan mengharamkan UMNO. Berhati-hati warga UMNO. Jadi sebab itulah anda jangan terperangkap. Sebab itu kita, warga UMNO peringkat akar umbi, jangan terperangkap dengan percaturan mereka-mereka kluster-kluster menteri yang mahu menghancurkan UMNO. Kerana mereka adalah agen kepada PBM. Segala tindak tanduk mereka yang memaki hamun pimpinan UMNO hari ini, yang mahu kononnya nak luar atas demokrasi, mereka ini bukan pimpinan. Orang macam Khairi Jamaluddin, dia bukan, dia dalam majlis tinggi. Dia tak ada apa-apa jawatan dalam UMNO, tapi menuntut supaya adakan pemilihan. Tujuan lain tak ada bukan memberi muka ruang kepada Menteri Dalam Negeri untuk meneruskan usahanya mengharamkan UMNO atas alasan UMNO tidak melakukan pemilihan selepas dalam tempoh 3 tahun. Itu tujuan Khairi Jamaluddin. Dan begitu juga Isyamuddin dan kumpulan-kumpulannya. Termasuk juga bila kita dengar Tan Sri Anwar Musa juga bercakap, mestilah disantuni, jangan kita pecah belah semua. Menggambarkan seolah-olah UMNO ini berpecah belah. Tujuan mereka lain tak ada bukan. Tak ada. Adalah untuk memecah belahkan UMNO. Jadi Aswabirin, Yuska, Tok, mana Muafakat Nasional hancur? Belum lagi. Hati-hati letak pandangan. Ya, saya menyatakan bahawa Muafakat Nasional akan hancur. Kalau keadaannya begitu, sebab saya melihat kenyataan-kenyataan yang dibuat. Kita peringkat kaum umbi ini tidak Muafakat Nasional. Ya, saudara Asyabiri ni peringkat akar umbi, warga PAS bawah, kita tidak rela. Bahawa ini kita selama 60 tahun, hari ini dah dicantumkan semula. Bila kita berdamai kat waktu Muafakat Nasional lagi, dengan derayan air mata, penuh keikhlasan. Tapi akhirnya bunga-bunga kehancuran sudah dilihat. Jadi kononnya lah bahawa Siswa Agung memaklumkan bahawa calon bebas terdiri daripada bekas-bekas ketinggalan awam, bekas-bekas polis dan bekas-bekas askar sudah pun siap sedia untuk memecahkan undi di kubu-kubu UMNO. Saya kata buatlah apa pun. Rakyat kali ini tidak akan terpengaruh dengan percaturan politik anda. Kerana manusia boleh merancang. Ya, betul saudara. Yang mana itu betul kita pun tak tahulah sekarang ni. Kita kisah lihat. Kalau seorang ibu tunggal mencuri 1 tin susu, kena hukum penjara 2 tahun. Curi setandan pisang, hukum dia 2 tahun penjara. Curi selipar masjid, kena 6 bulan penjara. Tapi jual negara macam mana? Jadi apakah hukuman yang bakal terima pula oleh seorang Perdana Menteri yang menggunakan nama glamour dalam urusan rasmi mereka? Angkat sumpah jawatan, penamaan calon pilihan raya, bebas terbang sana sini, bebas tanda tangan segala dokumen dan perintah sah atau tidak? Apakah dokumen ditandatangan itu sah atau tidak? Kalau rakyat dengan rendah diri menjunjung, rakyat dengan rendah hati dan menjunjung kasih kewah duri yang memulia Tuan Agong. Akhirnya rakyat ingin mencadangkan supaya segeralah majlis raja-raja bersidang. Lihatlah bahawa negara kita ni semakin dihancurkan oleh pimpin yang ada sekarang ini. Jadi sudah sampai masanya lah. Memang saya nampak bahawa macam saya katakan tadi, mereka tidak mungkin akan mengadakan pilihan raya selagi UMNO tak dihancurkan. Kena ingat bahawa yang mempertahankan daripada dulu lagi, waktu UMNO diasaskan 1946, kita mempertahankan Raja-Raja Melayu. Kita tak mahu Raja-Raja Melayu berada di bawah penguasaan Melayu Union. Tapi sekarang ini mereka mahu menghancurkan UMNO. Apa agenda mereka di belakang? Ini perlu disiasat. Jadi soal apa yang berlaku sekarang ni, kita sama-samalah berusaha. Saya meminta supaya warga bangsa kita, warga cinta damai, kita bersatu. Tak apalah Saudara Ibrahim Awang kata saya sembang kari, terpulanglah. Anda kerja sebagai JKOM. Tak apa, tak ada masalah. Saudara boleh cakap apa saja pada saya, tapi saya menyantuni apa yang keluar dalam web. Apa yang ada sekarang ni. Apakah saya sembang kari kalau saya kata menteri luar bercakap begitu? Apakah saya sembang kari kalau melihat catatan palsu? Apakah saya bersembang kari kalau saya minta supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah menyediakan pegawai-pegawainya duduk di setiap kementerian, pantau setiap menteri agar tidak lagi adanya sebarang kontrak yang diberikan secara terus? Tambah-tambah lagi kalau mereka yang membida kontrak itu secara rundingan terus itu datang daripada ketua-ketua bersatu. Ini yang kita minta. Adakah itu sembang kari? Saudara bila tak kena pada muka sendiri, saya katalah sembang kari. Santunilah hati anda. Ini sekarang, kerana sekarang ni parlimen dah
bila Parlimen dimandulkan, nak buat macam mana? Memang kita dapat, dalam kiriman saya, ada kawan bagi tahu MIC juga akan tinggalkan BN. Ada kita tahu, bukan kita tak tahu. Bila dah terkena benda ini, rahsia terkeluar, anda marah. Ni macam mana ni? Siapa ni? Saudara Zahabidin, terbaiklah PKR dalam PH diteraju oleh Saudara Norway, bukannya Mahathir yang terajui PS ni. Saya, soal ini saya tak mau campur. Tapi bila melihat pejuang sudah mula menyertai PN, segala-galanya sudah terselah. Segala-galanya sudah terselah apa yang mereka lakukan. Sebab itu, bila Kuli kata Perdana Menteri ke-8 ni pemalas, sebagaimana yang nyatakan oleh Datuk Fuad Zakasi dalam tulisannya. Dia kata, ini tulisan saudara Fuad Zakasi, dia kata amat keras komen Kuli terhadap Muhyiddin, Anwar dan Azmin Ali. Pada Kuli, tiga-tiganya tidak layak dengan JPM. Tapi apa sebab mereka tidak layak? Komen Kuli dalam The Vibes memang terbuka. Ia berdasarkan pengalaman. Kuli menganggap Muhyiddin seorang pemalas. Ini memang betul. Waktu nak menandatangani SD dulu, sebab itu dia tak nak sign. Dia tidak menandatangani SD untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Saya tanya kenapa? Dia kata Muhyiddin pemalas. Dan malahan Tengku Razim kata Datuk Najib lebih baik. Dan Najib juga pernah menjadi timbalannya. Dibagi perbezaan antara Sri Najib dengan Tan Sri Muhyiddin, dia kata Sri Najib lebih baik. Kerana dua-dua ni pernah jadi timbalan pada beliau. Jadi dalam keadaan begini, kita sepatutnya Perdana Menteri kena jawablah. Kalau Datuk Sri yang Muhammad Mulia Tengku Razali menyatakan Tan Sri Muhyiddin seorang yang pemalas, dia kena jawab. Tapi beberapa hari lalu sudah ada bukti nyata. Dia tak nak fikir. Lain tak ada adalah menjual harta negara. Itu jalan mudah. Malah nak fikir jual. Yang terbaru macam dia jual Siltera yang milik khazanah negara ni, syarikat yang terlibat dalam teknologi tinggi. Zaman masa nasional dulu menjana keuntungan. Bila datang PH mula merusut dan dijual. Akhirnya kita kehilangan. Jadi kita melihat bahawa Perikatan Nasional tak lain tak bukannya untuk. Saya cantik juga tulisan saudara Hisham Jalil. Saya nak baca untuk saudara. Semalam seorang ahli Majlis Tinggi UMNO kata semalam ahli Majlis Tertinggi Parti Perubatan Bersatu Malaysia, kata saudara Hisham Jalil, mengatakan bahawa dalam kerjasama politik perlu ada kejujuran dan keikhlasan, bukannya retorik. Secara sedar atau tidak, katanya tentulah ditujukan kenyataan inti kepada partinya sendiri. PPBM yang kebanyakan dari pemimpin dan ahli parlimennya adalah pelompak parti dan pengkhianat yang jelas dan terang-terangan tidak jujur dan tidak ikhlas dalam kerjasama atau perjuangan. Ramai daripada mereka yang ada PPBM yang telah melompat parti dan mengkhianati mandat rakyat sebanyak 2 kali sebelum ini. Pertama kali apabila mereka melompat keluar daripada Barisan Nasional, dan kali kedua apabila mereka melompat keluar dari Pakatan Harapan dan menjatuhkan kerajaan mereka sendiri. Jadi tidak siapa yang akan percaya kepada orang yang telah mengkhianati sebanyak 2 kali.